بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما أبدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan siti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang penuh berbahagia ini dapat sama-sama kita terus hadir ke dalam majlis ilmu, dan insya-Allah pada pagi ini setiap hari Rabu kita akan membicarakan berkaitan tentang tafsir, dan kita menggunakan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang pertama oleh almarhum Al-Syekh Muhammad Sa'id bin Umar Al-Khatib rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini kita sampai kepada ayat yang seterusnya, iaitulah pada ayat yang kelima daripada suratul Fatihah. Pada kalau cetakan yang baru pada muka surat 57, kalau cetakan yang lama pada muka surat yang kelima, iaitulah pada kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah ayat yang kelima daripada suratul Fatihah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini? Iaitulah akan dikau kami sembah pada ibadah kami. Akan dikau kami sembah pada ibadah kami daripada sembahyang dan puasa dan zakat dan haji dan lainnya daripada segala ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau kami minta tolong atas tauhid kami dan iman dan takut dan harap, dan ikhlas ibadah bagi engkau, dan pada membanyak zikir lidah dan hati dan perbuka mata hati, dan bersih akan dia akan hati dan berhadapannya dan rindongnya. Rendongnya ni perlu diperbetulkan, bukan rendong tetapi rindunya. Rindu ni kepada engkau semata-mata, kerana asal hati itu sangat bersih. Maka menutup akan dia oleh debu percakapan yang sia-sia dan dusta, dan jika kerja maksiat jadi titik hitam sampai tiada tempat suka.
yakni tiada datang pikiran kebajikan yang diibarat dengan walakin ta'mal qulub dalam suratul hajj, dalam suratul hajj ayat yang ke-46, dan tetapi buta mata hati itu. Panjang. Ini adalah huraian yang agak panjang lebar, berkenaan dengan ayat yang kelima, iaitulah pada kata Allah, iyyaka na'bud. Kita tengok balik, itu saya baca sebagai intro lah, intro muqaddimah kepada kita. Pada rahsia ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iyyaka na'bud. Kalau dalam bahasa Arab kita belajar, kalimah iyyaka ini adalah maf'ul. Maf'ul yang didahulukan, maf'ul muqaddam. Maf'ul yang didahulukan. Sepatutnya maf'ul yang kena buat, dia datang selepas fi'il dan fa'il. Dia datang selepas perbuatan dan orang yang membuat, dan kemudian apa yang kena buat. Begitu selalunya. Tetapi dalam uslub ini didahulukan maf'ul. Maf'ul duduk depan, fi'il dengan fa'il duduk kemudian. Apa maksud dia? Ini adalah diboleh ertikan dengan liifadatil hasar wal ikhtisas. Apa maksud dia? Adalah maksudnya hanya semata-mata. Sebab tu kalau kita tengok dalam terjemahan yang lain, dalam tafsiran yang lain, dia akan sebut hanya kepada engkau lah semata-mata ya Allah. Itu adalah faedah daripada maf'ul yang muqaddam. Maf'ul muqaddam, maf'ul yang didahulukan. Maksudnya dalam ayat ini kita hanya menyatakan bahawa hanya sahaja kepada engkau lah ya Allah. Hanya sahaja kepada engkau lah ya Allah kami sembah. Itu bahasanya. Ini adalah terjemahan ataupun di antara tafsiran yang disebutkan adawatil hasri ataupun ikhtisas, khusus hanya kepada Allah. Sembah ini hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Bukanlah maksud sembah ini kita pergi sembah patung, tidak. Kita sama sekali insya-Allah kita tak sembah berhala, kita tak sembah patung. Kita tak pernah meletakkan muka kita ini lebih rendah daripada segala perkara-perkara yang selain daripada Allah. Tetapi masalahnya adalah pada i'tiqad dan pada pegangan kita. Kadang-kadang di sini berlaku longgak sikit. Longgak sikit, bukanlah kita tidak yakin sepenuhnya dengan Allah, tetapi kadang-kadang dari sudut percakapan kita, kadang-kadang dari sudut i'tiqad kita, kita lebih percaya bahawa ada sesuatu yang lebih memberi bekas dan memberi mudarat berbanding dengan Allah. Sebagai contoh dalam isu rezeki. Dalam isu rezeki ini kita kadang-kadang kita jadi tidak yakin dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Dan masa mula-mula nak minta kerja dulu-dulu ni, dia kata apa? Nak kerja kalau boleh kena kerja dengan kerajaan. Pasal apa kerja kerajaan? Paling kurang ada pencen. Nanti hidup nanti terjamin, contohnya. Kalau kita olah bahasa tu, kita berusaha, tak ada masalah. Usaha kita kena fikir juga masa depan ni macam mana. Tapi kalau kita menyatakan bahawa hanya kerana kerja itu menjamin kita punya rezeki, yang lain semua tak menjamin, maksudnya kita tidak, seolah-olah bahasa kita tu, faham, bukan saya nak tuduh, tetapi seolah-olah bahasa kita tu menyatakan orang yang tak kerja kerjaan ni akan mati gebulok, contohnya. Akan mati tak cukup makan, tak ada pencen, siapa tak boleh nak bagi makan, dan seumpamanya. Jadi di situ kita kena perbetulkan, dan di sinilah kita kena berikan wasiat yang baik kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Belajar ini bukan kerana untuk makan,
Belajar ini bukan kerana nak mendapat kerja yang bagus-bagus. Belajar ini bukan nak mendapat pangkat yang tinggi-tinggi. Belajar ini adalah untuk menuntut tuntutan syariat kepada kita. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu adalah tuntutan yang wajib. Kita kena belajar. Dan dengan belajar ini Allah Ta'ala akan menganugerahkan kedudukan yang tertinggi. Kedudukan orang yang berilmu adalah kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kedudukan yang tinggi itu, insya-Allah Allah Ta'ala akan memberikan rezeki ataupun memberikan kedudukan yang sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Jangan kita yakin, jangan kita tak confident dengan perbuatan kita yang baik. Jangan kita mencemarkan keyakinan kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rezeki Ar-Razzaq, yarzuq min haitsu la yahtasib, yang memberi rezeki yang kalau kita bertakwa kepada Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan dia jalan keluar, dan Allah Ta'ala akan berikan rezeki yang dia tak sangka-sangka daripada mana datang rezeki tersebut. Ini yang perlu ada keyakinan kepada kita, khususnya bagi kita yang sudah mula mengenal bahawa agama inilah adalah salah satu penyelesaian. Islam ini adil. Sebab itulah dalam Islam ni dia ada bayar zakat. Dia ada bayar zakat. Bagi mereka yang kaya, dia kena bayar zakat. Dan zakat ni pun syarat dia sangat ketat. Sangat ketat syarat dia. Antaranya mesti kena cukup haul dan cukup nisab. Haul ni apa? Pusingan. Cukup setahun daripada mula dia simpan. Nisab adalah cukup simpanan dia, tidak berkurang selama setahun. Apa dia? Iaitulah kalau ditetapkan sekarang ni 15,500 lebih macam tu, 16,000 lah kita kata lebih kurang. 16,000 kalau ada aset tak berubah ataupun simpanan kita tak sentuh langsung, duk guna hak pendapatan hak lain, yang tu tak usik langsung, maka yang tu kena buat keluar zakat. Buat keluar zakat bukan 25%, bukan 50%, 2.5 saja. Allahu Akbar, sikit sangat-sangat. Sebab tu kadang-kadang saya tanya banyak sikit, saya kadang-kadang cerewet. Dia main kata, ni ustaz, saya nak bayar zakat. Tengok-tengok 2,000. Oi, betul ke makcik 2,000 ni zakat ni? Pendapatan berapa kalau 2,000 bayar zakat? 2.5 daripada berapa persen? Kira balik dapat tu aset dia berapa puluh K, berapa puluh ribu, dan mungkin itu kita kena tanya balik, betul ke makcik ni nak bayar zakat sampai 2,000? Makcik kerja apa? Ada orang yang telefon saya, dia berniaga, laki bini, pendapatan dia laki dengan bini ni 3,500. Telefon dah, ustaz saya nak bayar zakat tahun ni. Betul ke? Cukup ke 3,500? Dan sekarang ni istilah B40 nya dengan istilah COVID nya, berniaga pun tak tentu lagi, nak ada anak-anak lagi, bagi duit pada mak ayah lagi, kemudian maintenance bayar bil api, bil air, kemudian apa ni, macam-macam. Kita kena senarai, tanya balik. Dah kali saya kata, kok tak layak bayar zakat ni? Nampak keinginan kita nak bayar zakat tu memang Masya Allah sangat bagus. Tapi dengan saya dia cerewet. Bukan ustaz orang nak bagi kat darah hadis pun tak mau kah? Bukan macam tu. Kalau sedekah lain, kalau sumbangan lain. Sumbangan tak ada syarat apa-apa, sikit ke banyak ke terpulang. Nak wakaf tidak ada syarat apa-apa. Nampak tak? Nak bagi banyak ke sikit ke, sekurang-kurang RM3 ke RM5 ke, bagi tak ada apa masalah. Cuma bila zakat dia ada syarat-syaratnya. Maksudnya hanya orang yang kaya. Bila hanya orang kaya saja boleh bayar zakat, maka disitulah anjuran kepada kita untuk menjadi kaya juga. Anjuran kepada kita untuk menjadi kaya, dan disitulah jaminan kepada kita Islam. Kalaupun ada orang susah, di sana ada orang kaya. Bila ada orang kaya akan membantu orang yang susah.
Di situ saya nak ambil poin dia tak mana, sebab rezeki ni insya-Allah Allah Taala akan jamin. Kita susah, kita usaha, kerja kontrak, kerja cleaner, dia banyak menggunakan tenaga. Menggunakan tenaga tetapi dibayar upah yang sedikit. Itu benda yang perkara yang biasa berlaku dalam kehidupan normal kita hari ini. Dia kerja bukan dia kerja biasa-biasa, kadang-kadang 8 jam, kadang-kadang malam berniaga lagi. Berniaga burger dan seumpamanya. Di saat orang nak jadi fitness, orang nak jadi fit, tiba-tiba dia pergi menjaga burger malam-malam, tak laku, orang tak beli dah. Sebab apa? Semua nak jadi kurus. Semua nak jadi kurus, semua duk promote untuk senaman, tak boleh makan malam-malam, dia berniaga malam, tak kena time, tengok-tengok orang tak beli, tak laku juga. Siang kerja, malam pun kerja, tapi pendapatan sedikit. Bukan tak usaha. Nampak tak? Bukan tak usaha. Dan disitulah ada perkara-perkara yang dimaksudkan dengan zakat ini, membantu orang yang susah. Jadi Islam tu adalah penyelesaian. Islam adalah penyelesaian yang sepatutnya kita kena yakin dengan Allah dan rezeki, apatah lagi binatang-binatang di dalam pandangan kita, di dalam hutan belantara yang jauh daripada pandangan kita, semua mendapat rezeki, apatah lagi kita manusia. Apatah lagi kita ni manusia yang berakal, yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Tang sini kita kena yakin. Maka di situlah keyakinan kita, iyyaka na'bud. Saya tambah, maksudnya akan dikau kami sembah. Maksudnya kita boleh memberikan dhabit di situ, hanya kepada Engkau ya Allah. Kami sembah pada ibadah kami. Iaitulah daripada sembahyang ni, contoh-contoh ibadah. Daripada sembahyang dan puasa dan zakat dan haji dan lainnya. Ini adalah ibadah yang teras. Selain daripada itu, ibadah-ibadah ini adalah apa sahaja yang mendatang dan menjemput pahala dan juga redha Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala. Itu adalah pahala yang kita kena cari sungguh-sungguh di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Wa iyyaka nasta'in. Di sini, dan akan dikau, dan hanya kepada Engkau. Di situ dia juga al-hasar dan juga al-ikhtisas. Khusus, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta tolong atas tauhid kami, atas tauhid kami, atas kepercayaan kami dan iman tu, dan iman dan takut dan harap dan ikhlas ibadah bagi Engkau. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi kami minta tolong ni bukan minta pertolongan untuk mempermudahkan rezeki sahaja, tapi yang diinginkan di dalam ayat ini adalah minta tolong atas tauhid kami, di atas iman kami, kepercayaan kami, supaya kami hanya menyembah Kamu ya Allah. Kami tidak menyembah selain daripada-Mu ya Allah. Ini adalah salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, pada nikmat ini akan menyelamatkan kita bukan hanya di dunia, tetapi menyelamatkan kita di akhirat nanti. Dengan iman tauhid inilah, dengan pegangan inilah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, kita akan dimasukkan oleh Allah dalam syurga nanti. Syurga yang sangat indah, syurga yang sangat permai, syurga yang sangat-sangat membahagiakan. Ini adalah gambaran. Jadi minta tolong ni bukan minta tolong bab yang biasa-biasa. Benda yang diminta tolong dalam ayat ini adalah minta tolong atas tauhid dan iman. Dan takut dan harap, pengharapan kita hanya kita minta kepada Allah. Takut kita minta hanya takut pada Allah, bukan takut pada manusia, bukan takut pada jin, bukan takut pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada COVID-19 kan. Kita tak takut. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ni kadang-kadang kita bila cakap lagu tu seolah-olah diberikan orang panggil apa? Diberikan ancaman pula pada kita. Contoh, baru-baru ni saya turun daripada Gunung Jerai dalam pukul 8.30 malam, lebih kurang macam tu lah. Ada sedikit urusan di atas Gunung Jerai tu daripada pagi sampai ke malam. Jadi memang dah dekat dah dengan Pulau Pinang ni. Saya kata saya tak mau bermalam di sini, saya nak turun. Saya nak turun juga, mana nak balik ke rumah. Lepas tu kawan-kawan duk musik kata, betul ke Ustaz ni nak turun ni? Betul lah, saya nak turun. Biasa kau turun? Biasa. Berapa orang mai? Seorang je mai. Betul ke? Pasal apa? Betul ke? Pasal apa? Ini tempat ni keras ni kata. Dah tu kita sampai buat hotel atas ni, macam mana kita duduk tidur semalam lah. Tak apa pula. Yang nak turun jadi masalah, duduk atas tak ada masalah. Awak hantu-hantu duduk di lorong-lorong saja. Baik duduk dalam hotel lagi seronok. Nampak dah? Saya kata tak apalah. Kita tawakal pada Allah, yakin hanya Allah Ta'ala saja. Nak takut buat apa? Dia pun makhluk macam kita. Bila dengar cakap lagu tu, dia kawan-kawan kata, sembang kemas sembang kemas. Nampak tak? Bukan sembang kemas. Kita cakap itu adalah untuk meyakinkan kita. Sepatutnya dia kena terima nasihat kita. Kena terima nasihat kita. Hanya yang berkuasa, hanya yang memberi manfaat, hanya memberi mudarat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun ada orang nak buat sihir kepada kita, bukan kita nak sembang kemas, tapi kalaulah tidak diizinkan oleh Allah, tidak berlaku perkara tersebut, insya-Allah dengan izin Allah. Dan kalaupun berlaku, orang nak sihir kita, orang nak penayar kita, orang nak buat satu benda yang tak elok dengan kita, kalaupun berlaku sebagaimana yang diinginkan, ia adalah perkara yang sudah pun ditetapkan oleh Allah. Maksudnya Allah Ta'ala izin. Jadi kita yang terima ni macam mana? Redha kata benda itu sudah pun berlaku. Dan walaupun ada niat-niat jahat daripada manusia yang ingin berlaku zalim kepada kita, dia dapat habuan dia, tetapi kita ni yakin bukan dengan sebab dia, Allah Ta'ala yang izin. Nampak tak? Allah Ta'ala yang izin. Kan ada sebutlah hadis 40, law ijtama'at, kalau dihimpunkan segala manusia dan jin untuk memberi manfaat kepada kamu, tidak akan berlaku melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Dan kalau seluruh manusia dan jin berhimpun untuk memberi mudarat kepada kamu, tidak akan berlaku perkara tersebut melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Ini keyakinan kita. Jadi saya pun alhamdulillah turun macam biasa, tak ada apa kona macam biasa lah. Kona ni ada dua aja, kiri dan kanan saja. Kona. Alhamdulillah 45 minit sampai di rumah di Petampuk. Daripada Gunung Jerai 45 minit. Boleh tahu tu. Nak abang atas laju lah, derah. Bukan derah pasal duk ligan ada orang kejap belakang tu dah. Saja nak abang kata kereta boleh bawa laju. Lebih kurang macam tu. Jadi itu adalah keyakinan. Sama juga macam dulu masa sebelum kahwin lagi duduk di Teluk Bahang balik pulau. Waktu tu lagi seronok. Pergi kuliah ni baru mula balik Mesir ni 2012. Waktu tu naik motor E85. E85 motor ni kira Allah merata cerok. Pergi mengajak tu sampai pernah pergi sampai ke Alustaq naik motor E85. Muda-muda tu lah ni taklah tua sangat muda-muda tu seronok naik merempit malam-malam sampai kita pergi ke kuliah ni parking ustaz tu selalu dia bagi reserve kereta, kita pergi parking motor atas tu. Sampai juga di taman Kuak Parau semua masa tu naik motor lagi seronok. Jadi bila nak balik tu kadang-kadang PJK masjid ke depa duk melawak dengan ustaz nak balik mana? Balik Teluk Bahang. Teluk Bahang. Balik ke mana? Balik pula ke? Balik kok ni betul pergi. Balik kok betul pergi dah.
Oh, sebik-sebik kalau balik kau boleh pulang ni bayar kain Ustaz. Lepas kata ada apa, awak suruh apa? Kereta apakah yang duk ikut belakang ni? Kata, saya kerap juga jalan tu malam-malam balik. Bukan nak sembang kemas tapi jalan. Naik motor seorang-seorang. Dah habis kuliah mungkin 10:30 kuliah dia balik pulau pun banyak juga masjid di sana. Balik juga lah. Takkan daripada balik pulau nak pusing kot bayar lepas pusing sampai ke nak pergi kot Batu Tinggi pula. Jauh habis minyak motor. Baik kita cross dalam 20 minit, 25 minit habis. Sampai dah rumah. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apa. Kot daripada nak tumpang belakang, tumpang pergi kan. Macam mana? Jadi nak tumpang kot dia nak pergi mana-mana akan nak singgah kan. Tumpang pergi. Cuma apa petuanya? Tak ada petua apa. Apa amalannya? Tidak ada amalannya. Amalan dia apa? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kita ulang hak tu tak apa. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami sembah. Maksudnya kepercayaan kami ni hanya kepadamu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Bukan kami minta tolong kat jin, bukan kami minta tolong kat tuyul, bukan kami minta tolong pada siapa-siapa untuk memberikan kekayaan kepada kami. Kami minta kepadamu ya Allah. Maksudnya keyakinan kita ni hanya Allah Ta'ala berkuasa. Hal lain sama macam kita. Dia jin kah, dia datuk kah, dia Tan Sri kah, dia siapa-siapa kah, dia doktor kah, dia Profesor Madya kah, Profesor Penuh kah, siapa pun dia, semua berhajat kepada Allah. Maka kita ni walaupun bukan ada profesor, bukan ada datuk, bukan ada doktor, tapi kita semua akan rasa kita ni adalah makhluk Allah. Kita tetap tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keyakinan. Keyakinan ni Allah Taala beri anugerah. Sebab apa? Dia yakin. Bukan dia bangga diri tu. Bukan dia besar diri tak. Dia tak besar diri, tapi dia adalah orang yang yakin bahawa dia besar diri dengan Allah, kerana Allah Ta'ala yang memberikan keyakinan itu pada dia. Bila orang yakin ni Allah, apa-apa sahaja perkara-perkara yang berlaku atas dunia ni, dia boleh berjalan dengan senang. Dia tak berfikir banyak kali, dia tak berfikir berulang-ulang kali. Disebabkan apa? Dia yakin semua itu dah telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam bab itu kita kena yakin. Bila kita yakin ni lah, lihat apa yang berlaku kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar ni punya keyakinan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, sehingga laluan yang dilalu oleh dia ni, syaitan pun tak berani nak hampir. Laluan dia, bukan duduk sebelah dia, laluan dia. Tu dia. Nak ceritanya ini adalah kekuatan dan keyakinan Sayyidina Umar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu perlu ada juga kepada diri kita. Baik. Dan ikhlas ibadah bagi engkau juga kita minta tolong dengan Allah. Ini pada huraian kita yang minggu lepas, kita disuruh baca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini minta untuk ikhlas ni Allah Ta'ala yang bagi. Minta pertolongan, antara minta pertolongan dia apa? Minta pertolongan supaya kita ni buat ibadah ikhlas. Menuntut ilmu ibadah kita ikhlas, dan kita mai kuliah duha ikhlas, kita mai bekerja ikhlas. Semua ni kena minta supaya ikhlas itulah tempat timbangan Allah Ta'ala nak bagi pahala. Kalau kita main kerana orang, kalau kita main kerana kawan-kawan, kalau kita main kerana segan, kalau kita main kerana duduk di rumah tak buat apa pun, main sini lah, tak mau. Niat tu kerana aku nak main belajar. Dan sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Haddad, nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tazkir wan-naf'a wal-intifa'ah wal-ifadata wal-istifadah wad-du'a ila al-huda wad-da'wah 'ala al-khair wal-hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai habis. Apa tujuan untuk ilmu? Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim. Saja aku untuk ilmu, untuk belajar dan untuk mengajar.
Mengajak beda siapa ni? Mengajak beda-beda ahli keluarga kita, anak-anak kita. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tazkir. Mendapat peringatan dan memberi peringatan. Wa naf'a wal intifa'ah, mengambil manfaat dan memberi manfaat. Wal ifadata wal istifadah, mengambil faedah dan memberi faedah. Kemudian wal hassa ala tamassuki bi kitabillah, dan mengajak untuk kita ni berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Ini di antara niat-niat menuntut ilmu yang disusun oleh ulama kepada kita. Jadi kita mai menuntut ilmu ni bukan kerana siapa-siapa, kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan membanyak zikir lidah. Ini juga kita minta tolong. Di antara bentuk pertolongan yang kita minta kepada Allah, memperbanyakkan zikir dengan lidah dan hati. Dan hati. Sama juga zikir dengan hati boleh, dengan lisan pun boleh. Maksudnya kita berzikir. Antara zikir yang dianjurkan adalah dengan menyebut tahlil. Saya pernah sebut dalam majlis ni, di antara untuk melembutkan hati kita, membersihkan hati kita adalah dengan bertahlil sebanyak 1000 kali. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus sampai 1000. Kok nanti insya-Allah lepas-lepas ni, sebelum kita mula majlis, kita buat tahlil dulu. Kita buat tahlil pada arwah dan sebagainya. Sekali kata ustaz, kami dah buat penuri lah minggu ni, kok untuk kuliah duha ke, kok dah tercetus idea macam tu, boleh juga dan kita buat tahlil. Paling kurang dalam majlis kita ni ada majlis menuntut ilmu, ada majlis zikir, ada majlis tazkirah, peringatan. Waktu tu kita tengok siapa menunjuk waktu tu. Duk tengok la ilaha illallah, dia duk duk tu. Betul. Kadang-kadang betul lah, kadang-kadang baru tu imam afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, dia dah menguap lah. Dia tapi time makan lagi elok. Makan lagi dia segak elok. Jadi itu satu benda yang sangat baik. Kenapa? Minta tolong kepada Allah. Kalimah wa iyyaka nasta'in, tu hanya kepada Engkau kami minta tolong. Antara minta tolong ni apa? Minta tolong kami ni boleh berzikir dengan lidah, boleh berzikir dengan hati. Ni bersyukurlah pada kita kalau kita ada wirid-wirid yang tertentu. Antaranya pagi berzikir tahlil la ilaha illallah. Antara yang lain, pada waktu selepas asar kita membaca Hizib Bahar. Ini adalah satu amalan yang dikhususkan selepas asar oleh ulama kita, menyatakan bahawa antara amalan yang baik selepas asar baca Hizib Bahar. Yang ada waktu lapang kita selepas maghrib kita dengar kuliah pula. Selepas tu kita sebelum nak tidur kita membaca Al-Quran, membaca surah Al-Mulk. Kan ada di masjid-masjid hari ini selepas isyak dia terus baca. Itu nikmat Allah Ta'ala. Nikmat Allah Ta'ala yang menghimpunkan jadual kita dalam seharian ini, menyebabkan kita nak susun ada zikir hati dan zikir lidah. Ini yang perlu diperhalusi dan perlu kita ada rasa tersebut. Dan perbuka mata hati. Ini minta tolong tu lah. Buka mata hati kita. Buka mata hati ni bukan nak bagi cerdik. Cerdik itu memang betul satu nikmat, tapi kita dibandingkan dengan cerdik, dengan kita ni baik hati, biar kita ni baik hati tak apa. Kita dengan stres, dengan arus perdana pada hari ini yang sangat mencengkam kita dan sangat-sangat memberikan kepada kita tidak kebebasan. Kenapa? Hanya orang yang pandai dapat kerja, hanya orang yang dapat keputusan yang cemerlang saja dapat peluang pekerjaan yang baik dan seumpamanya. Sepatutnya kita kena ada lagi satu
satu pengasingan yang lain. Bukan hanya yang cerdik, tapi yang cerdik dan amanah. Di antara orang yang cerdik dengan orang yang amanah, mana kamu nak lagi? Kalau dia cerdik, dia bekerja dalam satu kilang, tiba-tiba dia ni boleh buat sesuatu, merosakkan kilang tu, memberi keuntungan secara peribadi, bukan keuntungan secara berjamaah ataupun secara umum. Mana lebih baik? Beza dengan orang yang amanah, dia buat kerja, dia main paskat, lepas tu dia kemudian sampai waktu dia habis baru dia balik, dia tak kira dengan kerja, dia tak curi tulang. Tapi dia ni tak apa nak cerdik sangatlah. Mana lebih baik? Maka di situ kita kena kenal erti sebenarnya. Yang kita kena cari adalah orang yang soleh, orang yang baik. Anak kita kalau tak pandai tak apa, tak payah stres. Yang penting kita nak anak kita ni jadi orang yang baik, orang yang soleh dan solehah, reti nak hormat mak ayah. Kalaupun dia kerja biasa-biasa, dalam pendapatan dia yang sikit tu ada benda juga dia nak bagi kat mak ayah dia. Yang ni yang membahagiakan kita. Lepas semayang dia nak berdoa walaupun dia tak pandai agama, tapi dia reti nak berdoa kepada Allah walaupun dalam bahasa Melayu. Nampak tak? Apanya lebih kepada orang yang cerdik kita hantar sampai universiti, mengaji tinggi-tinggi, jadi doktor, jadi engineer, jadi ustaz, jadi profesor hebat-hebat. Dan pendapatan ribu-ribu bulan-bulan. Tiba-tiba sikit pun tak bagi kat mak ayah dia. Mak ayah duk bangga cerita kat kampung, kata cerak, oh anak aku ni profesor, anak aku ni doktor, anak aku ni engineer. Bangga cerita kat kedai kopi. Nah, tapi orang tahu berapa lama dia balik mai. Hang duk susah situ lah. Daripada dulu sampai dah naik basikal buruk tu lah. Kok lah nak beli motor ke, ataupun nak hantar nurse main rumah ke, main rawat hang ke. Dah kata sibuk, bolehlah juga nak upah siapa-siapa main tolong tengok kesihatan. Ataupun main upah siapa-siapa tolong beli barang tak payah keluar ke. Dia bangga dengan anak dia. Tapi anak dia sikit pun tak fikir pasal mak dan ayah dia. Kita nak anak lagu tu kan? Dia tak mau anak lagu tu. Kita nak biarlah anak kalau duduk di kampung pun tak apalah. Ngaji dulu kan dapat 5A, 5E. Nah. Dia kata siapa dapat 5E? Cik mai lewat mak. Habis semua A orang ambil dah. Saya pun mai lambat dapat E lah. Dia kata lagu tu. SPM bukan dapat 11A, dapat 11D. Allah, semua D je. Anak kerja apa ni orang oi? Tak apalah mak, cik buat bendang tak apa dah. Ni arwah ayah tinggal bendang tak apa. Boleh duduk dengan mak, boleh tengok mak, nampak. Kita duk rasa dia tu macam tak berjaya, tapi dengan sebab dia boleh tolong pergi beli kedai. Bukan pergi beli kedai, pergi beli barang di kedai. Pergi beli kedai lah pula. Pergi beli barang di kedai. Mudah urusan kita. Pagi-pagi kot nak mandi, ayak panas tak ada, dia tolong jerang ayak kita. Sejuk kan, tak pergi takut tangkap sejuk lah. Nah, malam-malam letih boleh dia tolong mengurut kita. Kita duk berasa dengan kejayaan ni adalah dia ni kena pangkat besar, kereta besar, tapi bukan itulah kejayaan yang sebenar yang kita inginkan. Nampak tak? Inilah yang kita kena cari hakikat kehidupan. Bukan hakikat kehidupan tu materialistik, kebendaan. Tidak. Nah, yang kebendaan itu sedikit pun tidak membawa kepada kebahagiaan. Kebendaan itu hanyalah sebagai tahsiniat, benda yang menghiasi sahaja. Tetapi yang keperluannya, yang kita inginkan adalah kasih sayang, yang kita inginkan adalah perhatian, yang kita inginkan dia ni ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni belajar tinggi-tinggi. Apatah lagi ditambahkan dengan kita ni ingat Allah, kita ni jadi orang yang soleh, itu lebih baik package. Package. Dahlah anak bagus profesor, anak pun jadi engineer, anak jadi arkitek ke, anak jadi apa-apa ke, hebat-hebat, gaji ni bukan takat ribu-ribu, belah-belah ribu, puluh-puluh ribu. Tapi kat mak dia ingat, dekat mak dia ni bela sungguh-sungguh, ajak mai di rumah.
Nah, tak apa lah mak kalau ingat ke ayam pun angkut main di rumah. Kalau ingat ke lembu pun tak apa, bawa main semua lembu ni bohlah rumah cek tak apa lah. Kalau setengah orang ni dia bukan takat lembu, nak bawa masuk mak dia pun jadi tak selesa dah. Nampak tak? Bila dia kata tak apa mak, lembu tak apa bawa main. Nganai di rumah pun bawa main di rumah tu. Tak apa lah. Hak tu nak bangsa keterbukaan dia dan anak yang soleh, menantu yang solehah. Hak tu yang kita nak. Kadang-kadang anak bagus, menantu pula tak bagus. Menantu menjana antu ni. Nah. Dengan sebab menantu pula tak bagi mak main duduk dengan kita. Tu, ini semua ni kena minta tolong dengan Allah ni. Bukan kita boleh atur apa-apa. Bak jodoh semua ni, semua Allah Ta'ala punya cerita. Kita minta anak yang soleh, minta menantu yang soleh. Nah, kalau anak lelaki, menantu yang solehah lah. Kalau anak perempuan, menantu yang soleh. Kita nak lagu tu. Ini bukan menantu yang menyebabkan kita pula rungsing kepala, betul kahwin tinggal lagu tu saja, kita pula nak kena pergi tengok di rumah dan macam-macam lagi. Semua ni wa iyyaka nasta'in, kita kena minta tolong dengan Allah. Itulah untungnya kalau dia berjaya di dunia, dalam masa yang sama dia juga orang yang berjaya di akhirat. Ini kita kena minta tolong sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perbuka mata hati tu nak. Buka mata hati bukan maksud cerdik. Kita hari ni nak anak cerdik, tapi buka mata hati tidak. Biar terbuka mata hati. Mata hati ni anak yang soleh dan solehah, isteri yang solehah, suami yang soleh. Baik, dan bersih akan dia, akan hati, dan berhadapannya, dan rindunya, bukan rendongnya, rindunya kepada engkau semata-mata. Ini kerana rindu ni hanya kepada Allah. Nampak tak? Kita hari ini, kalaupun kita seorang suami, wakil suami berapa orang je? 3 orang je main depan. Tapi tak apalah. Belakang pun suami-suami, hak lama, hak baru pun ada kan. Depan-depan ni tak suami lagi, masih anak-anak. Termasuk saya hak depan ni, suami. Kita ni, yang suami-suami ni, dan juga bagi isteri-isteri ni, kita kena faham. Faham tak mana? Suami kita ni bukan dia yang memberi apa-apa. Bukan dia memberi kebahagiaan, bukan dia yang memberikan kasih sayang, bukan dia. Kita kena faham bahawa suami kita ni adalah wasilah dan dia adalah alat. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Suami yang berjaya, dia berjaya meletakkan kebergantungan ahli keluarga dia kepada Allah. Dia berjaya meletakkan kebergantungannya kepada Allah. Kalaulah semua duk harap dia, nak anak sekolah, suami, nak pergi hantar kerja, suami, nak beli makanan ke bahan masak di market, suami, semua suami. Nak cucuk duit pun suami, nak pergi mana-mana pun suami. Bila meninggal suami tu, habis, tak ada apa. Tu yang sampai tak ketahuan, dia kata tak tahu nak hidup macam mana lepas ni, 4 luang tak ada dah. Dulu dia lah duk beli nasi lemak contohnya. Orang besar sangat kan nasi lemak tu. Besar sangat kan nasi lemak tu. Kalaulah kita suami yang baik, kita akan kata setiap kali kita beli nasi lemak ni, alhamdulillah lah, ni bukan abang yang beli ni, Allah Ta'ala yang bagi. Jangan bergantung dengan suami. Kerana suami itu adalah dia jalankan tugas dia, amanah dia untuk memberikan nafkah yang wajib atas dia. Ia melakukan perkara yang disuruh oleh Allah.
Dan apabila meninggalnya suami, kita yakin suami ini dijemput oleh Allah. Dan tidak ada lagi rezeki untuk aku hidup dengan suami. Dan tidak ada lagi rezeki untuk kami ini hidup dengan ayah. Maka sekarang ini bermulalah hidup kami untuk teruskan kehidupan. Karena kebergantungan kami hanya pada Allah. Senang tak kalau lagu tu kita nak melepaskan orang yang menjadi tunggak kepada keluarga kita. Kita tak rasa satu kehilangan yang sehingga menyebabkan tercabutnya akidah kita. Kita akan rasa kehilangan, memang kita akan rindu, memang kita akan rasa kehilangan yang besar, tapi kita yakin ini adalah ketentuan Allah kepada kita. Benda tu penting. Benda tu sangat penting kepada kita, supaya hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Hanya pada Allah kita kena minta pertolongan. Ini cara macam mana, kaedah yang macam mana nak bagi faham keluarga kita. Itu adalah bersifat teknikal dan bersifat kebijaksanaan kita untuk memahamkan bagaimana kebergantungan anak dan isteri, suami kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan rindunya kepada engkau semata-mata. Nampak? Semata-mata tu adalah merujuk pada perkataan awal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semata-mata itulah adawatul hasri ataupun maksud ikhtisas. Sebab apa? Maf'ul yang muqaddam, maf'ul muqaddam. Kerana asal hati itu sangat bersih. Hati kita ni semua bersih. Dilahirkan dalam keadaan kain yang putih. Hanya sahaja mak ayahlah mencorakkan kain putih itu sama ada dengan Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, ataupun mencorakkan dengan Islam. Ini bersih. Maka menuntut akan dia oleh debu percakapan yang sia-sia, menutup ia akan dia, menutup ia ni hati yang bersih, yang jernih, yang putih. Macam mana boleh jadi kotor dengan debu-debu ni? Dengan percakapan yang sia-sia. Ni kena hati-hati. Cakap benda sia-sia ni apa? Duduk menyembang di atas pelantak petang-petang. Sembang apa? Sembang pasal orang sebelah. Kan? Rumah siapa ada pelantak? Tak ada. Kalau semua rumah taman pun. Tak ada pelantak pun dia buat pelantak. Bagi ada sembang petang-petang. Seronok. Tambah kalau sejuk-sejuk petang-petang kan. Kena ayat kopi pula. Kalau orang Kedah kata makan kopi. Dengan biji-biji kopi dia berpepak. Kena sirih juga. Orang menyembang. Seronok sembang. Sembang kuliah 2 jam. Pasal lama. Sembang 5 jam tak apa. Sembang, pompa, sembang. Seronok. Dan kalau tambah jenis rumah tukang urut. Tukang urut pula tak pergi mana-mana dah. Tukang urut duduk di rumah, orang main urut di rumah. Hak ni pak sembang. Saat lagi main tak dan apa-apa. Ramai dah orang penuh. Penuh. Ada dalam satu kampung ni, dia ada pot-pot yang orang nak main menyembang. Haban dapat kopi free, roti mayat free, biskut mayat biskut Pak-Segi tu, cicah tu pun sedap. Rumah orang ni semua sedap. Kalau rumah sendiri, nasi kadang tak sedap. Nampak tak? Kalau rumah orang, semua sedap. Jadi bila kita sembang benda yang sia-sia, dia akan jadi satu titik debu yang akan mengotorkan hati kita. Hari ini orang mungkin tak sembang. Kalau sembang mungkin level orang tua-tua kan. Dia sembang apa? Dia sembang dalam WhatsApp, sembang dalam Facebook, sembang dalam Instagram, sembang dalam Twitter, sembang suka komen tu, suka komen ni, suka update tu, suka update ni, suka sembang dalam grup. Saya pun kadang-kadang, ya Allah, grup saya ni banyak. Dan sampai nak pecah telefon. Saya pakai handphone ni canggih lagi tak ada lekeh-lekeh. Tapi walaupun secanggih handphone tu, kadang-kadang jadi hang juga kadang-kadang. Sebab apa? Banyak sangat.
Kita nak keluar, sekali dia berkata, Ustaz Adik sombong duk bila dalam grup kami ni. Nah, banyak grup sangat. Kadang kita pun dalam di-invite masuk, pening kepala-kepala. Nah, sampai satu masa saya pun dapat satu petua, boleh mute rupanya. Nah, boleh mute supaya tak tahu pun kata mesej dah masuk. Saya pun mute. Bukan mute seminggu, bukan mute 2 minggu, mute setahun pun. Mute setahun pun senang, tak payah duk tengok. Dia kata, Ustaz tak tengok kau dalam WhatsApp? Oh, tak ada tengok. Nah, saya tak suka sangat sebab benda tu dia jadi habis umur kita duk sembang benda-benda yang bawah. Ni kalau saya buka, saya tunjuk ni beratus-ratus ribu. Ribu tak ada nak tengok. Apa yang saya akan buat, nak bagi ringan sikit telefon, delete terus mesej. Delete bukan satu mesej, semua mesej dalam tu delete terus semua. Sebab apa? Sebab jadi banyak sangat benda yang lawak. Sepatutnya benda WhatsApp ni kita guna untuk kebaikan. Dapat info yang baik, dapat info berkenaan dengan ada mereka yang memerlukan. Berita-berita yang bermanfaat, bukan sembang benda yang lawak-lawak. Sepatutnya macam tu lah. Dan juga Facebook. Facebook ni ya Allah, sangat-sangat lara kalau kita tak pandai menggunakannya. Apatah lagi anak-anak kita hari ni yang paling latest adalah TikTok. Hak ni lagi lah. Tahu tak TikTok orang macam-macam? Tahu tak? Tak, kami tak tahu. Jangan tak tahu. Makcik-makcik pun ada terlepas seorang dua masuk TikTok tu. No? Ada terlepas juga seorang dua duk menari TikTok. Nari lebih dari orang muda ni. Kita Ustaz tahu mana? Ustaz tahu. Tapi saya tak ada account TikTok. Saya tak ada. Cuma saya diminta untuk buat video masuk dalam TikTok saja. Jadi bila tengok TikTok ni, ya Allah, lagi sakit kepala. Dan bila kita tengok manusia pada hari ini, dia nak ringkas, dia nak simple. Kerana video TikTok ni dia punya durasi dia punya panjang dia lebih kurang seminit lebih macam tu je. Maksudnya fokus anak-anak muda kita hari ni, kalau kita beletiak panjang-panjang kat dia pun, kalau kita cakap kat dia lebih-lebih pun, dia boleh fokus minit. Nak abang kata begitu lah. Cuba kita tengok perkembangan logo Nike tu. Yang asalnya logo panjang, apa istilah saya pun tak tahu, daripada inovasi daripada tahun berapa, sampai dia tulis Nike, itu ada right ni tak? Ada right begitu. Lah ni logo Nike yang terkini, dia right begitu je. Tulis apa pun tak ada. Abang kata mereka pun faham marketing yang terkini adalah simbol saja, orang boleh faham apa sebalik daripada simbol ni. Cuba tengok McDonald. Apa simbolnya? Yang ni saya kalau boleh nak elak daripada jalan tu. Kalau ada McDonald, saya kalau boleh nak elak jalan. Kalau ada anak-anak sekali lah. Dia nampak je balik nak fries. Dia nak tu. Tak beli ni, Allah, macam nak reban kata. Nampak? Itu orang panggil apa? Marketing. Sangat pandai. Kalau kita pergi shopping complex ataupun mall mana-mana, dia akan letak benda yang mainan, coklat di hadapan. Yang tu kalau lalu dengan anak-anak tak beli, boleh patah kita punya troli. Nampak tak? Punya memberontak nak benar. Hak ni strategi marketing yang sangat zalim bagi saya. Tak mesra budak-budak. Dia nak bagi laku mampu bilang, apa hang mampu tak mampu, yang penting aku nak hang beli tu. Hang perosah juga pak hang bagi beli. Buatlah film macam mana pun, bagi pak hang beli juga. Nampak tak? Yang ni kita kadang-kadang masya-Allah, orang yang berjaya dari sudut marketing ni, dia ikut perkembangan semasa sekarang. Ini mood dia. Mungkin lepas ni Darul Hadis
Panjang sangat orang nak baca. Tambah pusat pengajian Darul Hadis Pulau Pinang. Malah kami nak baca. Lepas ni kita dihish saja. Dihish. Tapi dia kena ada inovasi yang tertentu lah. Supaya orang kenal sampai prak dihish. Branding dia lah gitu. Ataupun macam jeruk madu Pak Ali, dia muka dia terus. Senang. Inilah produk aku. Jeruk madu Pak Ali contohnya. Orang yang faham. Dan itulah mood anak muda nak konon tambah tadi tentang media sosial tu. Dulu orang suka panjang-panjang dalam Facebook. Orang suka bubuh gambar dalam Instagram. Hari ini orang suka pergerakan suara apa tak ada. Dia hanya menggayakan dengan tarian-tarian yang trending pada hari ini untuk mendapat perhatian daripada orang ramai. Laki cara laki, perempuan cara perempuan. Dia tak rasa malu dah. Yang penting orang like banyak, orang komen banyak, orang share banyak. Yang penting tak apalah, boleh menjatuhkan maruah mak ayah aku kan sebagai tu imam di rumah. Nampak dia tu imam di rumahnya, bukan tu imam masjid. Tu imam di masjid ke ataupun ustaz-ustaz ke dan seumpamanya, tak penting. Yang penting aku nak follower. Dengan dapat follower tu boleh buat bisnes. Orang bagi review produk apa-apa berbayar. Orang nak apa? Last kali apa orang nak? Orang nak duit. Itulah puncaknya. Orang nak duit lah. Kona punya pusing-pusing ni dengan tambah pandemik COVID-19-nya, dengan terdesaknya nak pakai duit, nak keperluan kita tinggi, hajat kita banyak. Akhirnya kita terpaksa buat sesuatu yang memalukan. Asalnya kalau kita tarik perkara yang berlaku hanya pada 20-30 tahun dulu, ini satu benda yang memalukan. Bahkan kalau dia tua nanti 20-30 akan datang, dia tengok balik video hak dia buat TikTok ni, saya rasa dia boleh termuntah macam tu je. Sebab apa? Ya Allah, aku dulu buat perangai lagu ni nak menari orang. Ya Allah, malunya aku. Semata-mata nak duit yang sedikit. Sebab apa saya kata duit yang sedikit? Duit tu kalau banyak pun akan habis. Banyak mana pun. Tambah ni orang nak minta 10,000 kan. Nak saya ada pandangan saya sendiri lah. Walaupun nak diminta untuk bagi 10,000 one off, dia boleh speak account luar kan. Sangat bahaya kalau kita bagi 10,000 secara one off. Setelah hari ini dia ada syarat yang sangat ketat. Nak boleh ambil 2,000 saja, boleh ambil 2,000 sebulan dan sebagainya kan. Itu satu inisiatif yang pakar-pakar ekonomi yang mereka boleh menasihat pada kita macam mana untuk berbelanja. Cara berbelanja di musim Covid ni bukan cara kita belanja bermewah-mewah. Kita kena belanja ikut kemampuan. Tapi apa yang berlaku hari ini, kalau contoh diberikan one off 10,000 tu secara langsam, tambah beli pula sebelum, contohlah ni kalau berlaku sebelum hari jadi Shopee 12 Lazada atau 12, saya rasa 10,000 tu semalam dah habis. 10,000 tu semalam boleh selesai. Apa yang dapat untuk nak teruskan survival hidup kamu dalam masa-masa yang berbaki 4-5 bulan yang akan datang. Kadang-kadang kita ni nak berbelanja nafsu saja. Dalam duk kata ramai susah, ramai juga beratok nak beli McDonald. Saya sebab duk di Taman Poh Jaya kat dengan McDonald. Sekali balik malam-malam 7 beratok sampai keluar. Tu bukan beratok orang, beratok kereta. Drive-thru, cara drive-thru. Cara hak masuk dalam restoran, cara masuk dalam restoran. Ramai. Teraduk kata ramai susah. Ramai juga hak penuh kat dalam restoran. Memang tak. Jadi di situ nak ukur tak mampu tu kita susah juga. Saya tak nafikan memang ada yang susah. Tapi dalam banyak yang susah ini, ramai yang senang. Yang senang ni lah kena fikir susah. Sebab tu Islam meletakkan kena bayar zakat, kena qanaah,
kena bersederhana dalam berbelanja, kita kena memberi sumbangan, kita kalau fikir jiran, kita fikir adik-beradik yang dekat dan seumpamanya. Benda inilah yang akan menyebabkan kita menjadi orang yang berfikir di atas keperluan dan kesusahan orang lain. Tu semua tu main daripada hati yang bersih. Tapi kalau kita duk cakap benda yang sia-sia, hati kita akan kotor sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Hati kotor ni diantaranya debu percakapan yang sia-sia dan dusta. Dusta juga satu dosa yang besar yang digolongkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Bidayatul Hidayah. Dosa lidah yang perlu dijaga antaranya berbohong. Nah, kerana berbohong ini dia boleh membawa kepada pembohongan yang kedua. Pembohongan yang kedua boleh beranak pada pembohongan yang ketiga. Jangan main-main dengan bohong. Bohong boleh menyebabkan kita berlaku dosa secara berantai-rantai. Jangan ingat nak cari duit je ada sistem MLM. Dosa pun ada. Kerana kalau sekali kita berbohong, kita akan berbohong dua kali. Contoh, ni nak bagi contoh macam mana? Dia tak mau main kerja hari tu. Dia nak telefon bos. Dia malas nak pergi kerja bukan sebab demam ke apa. Dia pun kata, bos, hari ni saya tak boleh main kerja. Dia malas, bukan dia sikit apa, dia malas. Bos pun tanya lah, pasal apa tak mau main kerja? Saya demam hari ni bos. Nampak tak? Saya demam. Demam tu adalah pembohongan yang pertama. Bila dah habaq demam, bos akan tanya, bila hang demam? Nampak? Bila hang demam tu, dia nak kena reka jawapan kedua. Bila tu aku demam, semalam aku pergi kerja elok. Kata malam tadi demam. Malam tadi pukul berapa? Nampak dia kena atok pembohongan yang ketiga. Lepas tu dia pun kata, bos kata tak apa dah, makan ubat tak lagi. Nampak? Dia asal tak payah makan ubat, dia kena reka pula. Aku makan ubat apa lah. Dah makan dah ubat. Doktor apa? Bos tanya apa? Makan ubat apa? Nampak? Dia kena bohong 4, 5, 6 pembohongan yang berapa. Betul? Bos apa? Bos dia berkata tak apa. Esok pergi klinik ambil MC. Dah nak kena bohong pula dengan doktor. Doktor pun bohong pula buat MC. Berbayar. Kalau pergi kerajaan memang tak lepas lah MC. Kerajaan sakit teruk pun dia bagi MC sehari je. Tapi kalau pergi swasta, insya-Allah duit ada, fulus mari, MC pun pergi. Nah? Nampak tak bang? Jangan berbohong. Setiap berbohongan itulah akan meletakkan titik hitam di dalam hati kita. Banyak. Nah, saya selalu buat contoh kepada diri saya sendiri. Nah, kalau contohlah ustaz-ustaz ni, kadang-kadang dia terlupa. Nah, kuliah malam tu di satu surau ke, di satu masjid ke, dia terlupa. Bila terlupa dia tak pergi kuliah, dia pun tak terhabaq. Jadi PJK masjid pun telefon. Assalamualaikum ustaz ada mana? Allah, ada mana tu baru teringat. Allah, malam ni aku kuliah. Dia terlupa. Nah, bila terlupa, kalau dia habaq, Allah minta maaf lah haji, saya terlupa. Settle masalah. Oh tu kau ustaz, tak apalah. Ni musim-musim Covid pun tak apalah, kita tak ada kuliah pun tak apalah. Kalau dia nak mereka, Allah haji, minta maaf haji. Jalan jam sini. Nampak? Jalan jam. Ustaz pun bohong tak? Nampak tak? Ni saja cerita. Jalan jam ni, tak mana ustaz? Ni atas jabatan, nampak? Tang mana tu, dia kena reka jawapan kedua. Atas jabatan ni. Oh, atas jabatan lah. Tang mana? Tang mula ke? Tang tengah ke? Tang hujung? Nampak? Allah jam. Tang mula ke? Tang tengah? Dia duduk dekat rumah. Tang mula ke? Tang tengah ke? Tang hujung? Dekat selalu tang mana jam? Tang mula-mula ni. Tang mula-mula ni.
Oh, tak mula-mula tak apa Ustaz. Saya duduk dah tengah jawatan, tak jam dah. Sudah, mampu. Kok mana pun nak kena pergi kuliah. Walhal hang duduk datang rumah ni. Macam mana mereka? Nak siap-siap pun tak ada nak. Jangan bohong. Jangan bohong. Kerana apa? Bohong itu boleh membawa pada pembuangan yang kedua dan ketiga dan keempat. Said dia tanya pula, Ustaz nak sembahyang maghrib tak mana? Sembahyang maghrib tak mana? Sembahyang jaya kot. Tantu mesti. Tak apa, saya tunggu tang itu Ustaz. Jam. Kawan tunggu tang itu tak main-main. Mampu. Jangan pandai berbohong. Ustaz-ustaz pun janganlah bohong. Kata kalau tak main. Habak tu terlupa. Senang. Minta maaf lah Haji, saya terlupa. Kalau kali pertama terlupa tak apa. Kalau ada 3-4 kali terlupa, ustaz ni betul. Kalau terlupa, jangan macam tu. Kerana apa? Berbohong dia boleh menyebabkan hati ni ada titik-titik hitam. Maka menutup akan dia akan perkara-perkara yang kita buat tadi ni. Dan jika kerja maksiat, kerja maksiat ni faham, benda yang maksiat, perbuatan, percakapan, penglihatan, pendengaran dan sebagainya, jadi titik hitam sampai tiada tempat suka Allah Ta'ala pada kita, yakni tiada datang fikiran kebajikan. Maksudnya bila dah penuh titik hitam ni, kita dah tak rasa belah kasihan, kita tidak ada rasa nak buat kebaikan, kita rasa malas nak main kuliah, kita berasa malas nak mencari ilmu, kita rasa malas nak buat ibadah, kita berasa malas. Sebab apa? Disebabkan ada titik hitam yang banyak. Sebab itulah kalau di antara amalan-amalan bila kita bergerak ke arah sufi ni, ulama-ulama bila dia terima satu anak murid yang baru, dia akan aturkan zikir-zikir, zikir-zikir yang tertentu untuk dia cuci hati dulu. Cuci hati. Kan kita tengok ada orang buat perumpamaan. Perumpamaan di antara dua bekas, satu bekas yang bersih, satu bekas yang kotor. Ini bagus dalam TikTok, bagus lepas. Kita pun kena usaha masukkan video-video yang baik supaya terhakis video-video yang tidak baik. Dia ambil kaedah yang baik apa? Innamal hasanat tuzhibus sayyi'at. Dengan kebaikan ni akan membawa pergi benda-benda yang tak elok. Apa dia? Dia buat bekas warna putih, bekas air bersih satu, bekas air kotor satu. Itu dia buat air mineral. 2.5 liter, ada 3 botol di situ. Jadi dia pun dikata contoh hati kita ini bersih, dia masukkan sedikit kotoran, menyebabkan semua air yang bersih itu berubah warna. Itulah hati kita. Macam mana nak bersih balik? Dia ambil air botol mineral tu yang 2.5 liter tu, dia pun sambil-sambil tuang, dia sebut subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, berzikir pada Allah. Tuang sampai keluar sampai putih dia tinggal dalam bekas tu balik. Itulah perumpamaan yang paling mudah kita nak faham pasal hati kita. Bila ada keledak-keledak ni lah yang menyebabkan kita rasa terpesona dengan benda maksiat, terpesona dengan offer akhir tahun nak membeli saja. Contohnya, kita tak mahu nak bersedekah tapi kita nak membeli saja. Itu terpesona dengan benda-benda yang tidak baik. Walakin ta'mal qulub, ini dalam surah Al-Hajj, dan tetapi buta mata hati itu, maka tiada suatu amalan yang boleh bersihnya balik melainkan zikrullah dengan lidah dan hati, atau hati sahaja. Boleh tak? Dengan lidah ataupun dengan hati, ataupun dengan hati saja. Kedua-duanya boleh. Istighfar, sebut Allah, berselawat atas Nabi, memuji Allah, mengucap tasbih kepada Allah, tahlil kepada Allah, buatlah sebanyak-banyaknya insya-Allah sampai jadi bersih, tertangkap rupa alam dalamnya seperti yang jatuh pada setengah awliya. Yang dimaksudkan di sini adalah sehinggalah sampai jadi bersih hati itu
Sehinggalah apa tu? Tertangkup boleh baca, tertangkap pun boleh baca. Rupa alam yang sebenarnya, rupa alam dalamnya seperti yang jatuh pada setengah awliya. Jadi sehinggalah hati kita ni bersih, sehingga kita menampakkan wajah alam yang sebenarnya sebagaimana yang berlaku kepada sebahagian awliya yang memahami arti alam ini hanyalah makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita ni tak bergantung kepada makhluk. Hati ni tak bergantung kepada makhluk. Hati ni tidak bergantung kepada dunia, tetapi hati ni hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Panjang sikit hari ni, satu ayat saja. Satu ayat saja, insya-Allah minggu depan kita sambung ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Jadi insya-Allah masih ada peluang lagi pada siapa-siapa yang nak membeli kitab. InsyaAllah nak ada kitab yang besi jawi baru ni, saya pun tak pasti ada ke tak ada lagi. Cuma yang jawi lama ni kita akan usahakanlah, siapa yang berminat boleh maklumkan di belakang sana untuk kita beli insyaAllah pada masa-masa yang akan datang. Kalau rasa saya tak belilah Ustaz, tak apa, bawa mai saja kitab ataupun bawa mai saja Al-Quran bersih terjemahan di rumah. InsyaAllah lah. Cuma tak samalah, itu hanya terjemahan semata-mata, tetapi kita bolehlah dapat faham pada ayat Al-Quran yang kita sedang bacakan insya-Allah. Jadi minggu depan kita akan sambung pada ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk olehmu akan kami jalan yang betul, atau hamba akan kami, atau kekal akan kami jalan yang betul agama Islam. Jadi kita dah berada di penghujung surah Al-Fatihah. Mungkin minggu depan ataupun 2 minggu lagi kita akan khatamah surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Sekadar itu dahulu insya-Allah. Jadi kesempatan saya pada hari ini, kalender kita masih ada lagi di belakang sana, boleh ambil dan sebar-sebarkan kepada orang ramai. Dan kita masih lagi meneruskan wakaf interleukin kita. Siapa yang nak menyumbang serendah RM3, dan juga bagi hujung tahun untuk pelepasan rebit cukai juga boleh dibuat dengan pusat pengajian Darul Hadis Pulau Pinang ataupun DH. Lepas ni DH ni, lepas ni Darul Hadis Pulau Pinang. Dan insya-Allah kita dalam sedikit masa lagi nak melangkah masuk ke tahun 2020. Kita insya-Allah akan memperkemaskan lagi susun atur kuliah duha kita pada hari ini dan juga pada hari-hari yang lain. Dan mintalah pada kaum muslimin dan muslimat, kalau boleh kita sebar-sebarkan. Kuliah ni bukan kuliah untuk muslimat saja. Dulu memang kita buat untuk muslimat, jadi menyebabkan muslimat sajalah yang hadir. Muslimin kita segan kami nak main Ustaz, kami bukan muslimat, kami muslimun. Contohnya. Jadi kuliah ni kita umumkan. Kita nak jadikan Darul Hadis adalah satu pusat pengajian yang memberi pendidikan kepada semua masyarakat, semua lapisan masyarakat. Dan sebab tu kita bukan hanya berdaftar di bawah Jabatan Agama Islam Pulau Pinang, tapi kita juga buat yayasan. Kita juga daftar pondok. Kita ada 2 pendaftaran resmi, pondok dan juga tahfiz. Jadi dengan itu kita memang bersungguh-sungguh ni nak menyelesaikan isu berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan kebajikan. Dan insya-Allah mungkin selepas ni kuliah-kuliah duha kita, selepas daripada kuliah duha, kita akan ada program-program kebajikan.
kita nak bagi mereka yang susah. Kawasan sekitar Tasik Berubang ni yang mana susah-susah, kita nak jemput mai hari Rabu. Kita bagi. Tujuannya apa? Supaya walaupun susah, majlis ilmu jangan tinggal. Kami sampai di sini tak paksa. Tapi bila kita pergi rumah-rumah yang susah, mereka dekat dengan kita bang kita makcik mai lah, kalau ada lapang mai lah, kuliah-kuliah bukan dekat jauh pun. Kadang-kadang hak kawasan Tasik Berubang ni pun tak tahu kata ada darah hadis dalam ni. Dia pun tahu macam mana bila ada kenduri kendaraan ramai, jalan masuk kecil lah, masuk dia bangunan punya besar. Dia pun tak tahu. Kadang-kadang rumah ayak melintas besar sahaja tak tahu kata ada darah hadis dalam ni. Jadi itu yang kita minta, supaya ada muslimat, ada pengikut kita yang ada sebanyak ini, boleh sebarkan, boleh ajak untuk kita mai ke kuliah duha. Dan insya-Allah dengan sebab itu kita boleh membantu kita fokus kawasan belah SPU ataupun belah Tasik Berubang dahulu untuk memberikan kebajikan. Dengan sebab tu kita buka tabung kebajikan pada yayasan, sama ada kebajikan ataupun pendidikan. Bukan untuk kita, tetapi adalah untuk masyarakat, dan di situ kita boleh buat pahala dengan Yayasan Darul Hadis Al-Filfilaniyah, insya-Allah. Sekadar itulah yang saya boleh sampaikan pada pagi ini. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ihdina wahdi qaumana fa innana la na'lamun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.